Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya telah diberikan tugasan oleh pensyarah saya untuk menerangkan tentang timba bagi mata pelajaran Civil Engineering Materials yang berkod kursus DCC 10032 bersama-sama dengan rakan pembentangan saya iaitu Muhammad Aikal, Muhammad Qawim dan Muhammad Syazrul. Sebelum saya memulakan penerangan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama penuh saya Muhammad Syamil bin Hamidi yang bernombor pendaftaran 15 DKA 20F 1009. Saya merupakan pelajar dari kelas DKA 2A. Okey, baiklah. Saya mulakan dengan soalan yang pertama. Describe characteristic of local timber: density, moisture content, strength, durability, shrinkage and tendency to warp. Okey, baiklah. Saya mulakan dengan ciri yang pertama dan ciri kedua. Saya gabungkan kedua-dua ciri tersebut iaitu density dan moisture content. Density bermaksud ketumpatan dan moisture content bermaksud kandungan kelembapan. Baiklah, ketumpatan kayu ditentukan terutamanya oleh jumlah kayu seunit isi padu dan kandungan kelembapan. Selain itu, semakin tinggi bahan kayu, semakin besar ketumpatan dan juga semakin tinggi sifat mekaniknya. Nilai ketumpatan purata pada 19% kandungan kelembapan. Dan yang terakhir, kayu berketumpatan tinggi cenderung menyusut dan membengkak lebih banyak dengan perubahan kandungan lembapan daripada kayu berketumpatan rendah. Baiklah, ciri yang seterusnya iaitu shrinkage, bermaksud pengecutan. Semua struktur dibuat dari kayu hijau, berkemungkinan kesan pengecutan harus diakui ataupun dibuat perhatian yang khusus. Jumlah pengecutan berkadar dengan jumlah air yang dikeluarkan. Pengecutan tidak sama dari semua arah. Pengecutan adalah pengurangan dimensi kayu kerana pergerakan kelembapan keluar daripada dinding sel kayu. Baiklah, ciri yang seterusnya strength iaitu kekuatan. Kayu yang digunakan untuk tujuan struktur biasanya dikelaskan mengikut 4 kelas iaitu modulus of fracture, modulus of elasticity, crushing strength parallel to grain dan last sekali shear strength. Selain itu, kayu jauh lebih kuat dalam pemampatan selari ke butir daripada mampatan tegak lurus kerana gentian kayu menahan beban mampatan dengan memberikan sokongan. Kayu juga paling kuat dalam ketegangan selari iaitu kayu sangat kuat pada licin, kayu kuat dalam lenturan, kilasan ataupun memusing membujur tidak normal dipertimbangkan dalam reka bentuk kayu. Next, ciri yang seterusnya durability iaitu ketahanan. Kayu mudah diserang oleh pelbagai organisma menyebabkan kerosakan yang boleh mengakibatkan pengurangan sifat mekanikal pada kayu. Merujuk kepada ketahanan semula jadi kayu hingga kerosakan kulat dan anai-anai. Kayu juga dijaga kering, dilindungi dari serangan organisma dan anai-anai. Ketahanan dinyatakan oleh satu daripada 5 kelas berdasarkan jangka hayat purata 50 mm oleh bahagian kayu, 50 mm dari tanah. Kelas yang digunakan adalah very durable lebih daripada 25 tahun, durable 15 hingga 25 tahun, moderately durable 10 hingga 15 tahun, non-durable 5 hingga 10 tahun dan last sekali perishable iaitu kurang daripada 5 tahun. Baiklah, saya masuk dengan ciri yang terakhir iaitu tendency to warp, iaitu bermaksud kecenderungan untuk melengkung. Types of warp are crook, bow, curve and twist. Melengkung bergantung pada cara potongan itu dipotong. Semakin kecil ukurannya, semakin besar kecenderungan melengkung. Kayu berbutir lurus dengan kayu rendah penyusutan melengkung sekurang-kurangnya mengikut ciri kayu bulat. Walaupun masih ada lurus dalam ukuran yang besar, melengkung teruk dalam saiz yang kecil. Okey, baiklah. Saya teruskan dengan soalan yang seterusnya iaitu soalan nombor 2. Classify timber based on density, strength and types of timber. Baiklah, sebelum saya mengelaskan jenis-jenis timber mengikut kategori dia, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang jenis-jenis kayu. Kayu di Malaysia yang dikelompokkan menjadi kayu keras dan kayu lembut. Institut Penyelidikan Hutan Malaysia mengumpulkan kayu keras iaitu hardwoods ke dalam 3 kumpulan berdasarkan kepadatan dan kekuatan kayu tersebut.
Tiga komponen yang berdasarkan kepadatan tersebut, heavy hardwoods, medium hardwoods dan light hardwoods. Jenis-jenis timber iaitu type of timber terbagi kepada 4 iaitu heavy hardwoods, light hardwoods, medium hardwoods dan softwoods. Baiklah, di sini apa yang anda akan dapat lihat di slide saya, classify of timber iaitu jenis timber dia iaitu heavy hardwoods, iaitu 800 kg meter negatif 3 to 1200 kg meter negatif 3. Di dalam jadual ni anda boleh dapat lihat ada nama-nama kayu, density dia, strength group dia, durability dia. Seperti contoh nombor 1 itu iaitu kayu bakau. Density dia iaitu 1040 kg meter padu. Strength group dia dikelaskan group A dan durability dia moderately durable. Next, saya masuk ke jenis timber yang kedua iaitu medium hardwoods. Berat dia 720 kg meter negatif 3 to 880 kg meter negatif 3. Dia sama je dengan dalam jadual tadi, ada nama-nama kayu, density, strength group dan durability. Contoh medium hardwoods kat situ kapur. Density dia iaitu 755 kg meter padu. Dikelaskan dari strength group dia dikelaskan iaitu kelas B dan durability dia adalah durable. Baiklah, saya masuk ke jenis timber yang ketiga iaitu light hardwoods. Dia punya berat dia lower than 720 kg meter negatif 3. Contoh light hardwood dia durian. Dia punya density dia 690 kg meter padu. Di kelas strength dia dikelaskan kelas C dan durability dia adalah not durable. Baiklah, saya masuk ke jenis timber yang terakhir iaitu softwoods unless treated. Contoh dia podo. Dia punya density dia 720 kg meter padu. Dikelaskan strength dia adalah kelas C dan durability dia not durable. Saya Muhammad Qaufik Ittizam bin Muhammad Rizal. Saya akan menceritakan tentang soalan yang ketiga iaitu distinguish procedure of timber drying using natural drying and thinner methods. Untuk natural drying, natural drying ni dianya melindungi kayu daripada terkena cahaya matahari dengan secara langsung dengan menggunakan atap atau simpan di tempat yang teduh. Untuk thinner method pula, dia berdasarkan pada kawalan suhu dan kelembapan dengan sistem peredaran udara dan pengudaraan yang betul. Sekarang saya akan menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan bagi natural drying. Untuk kelebihan dia, ianya tidak memerlukan banyak perhatian dan mudah serta murah. Untuk kekurangannya pula, prosesnya sangat perlahan dan berlanjutan bertahun-tahun. Kemudian, untuk timbunan yang besar memerlukan ruang yang besar. Selain itu, ianya juga sukar untuk mengurangkan kandungan kelembapan dan juga kayu mudah rosak oleh serangga dan kulat. Untuk kelebihan thinner method pula, ianya mengekalkan tahap kelembapan untuk mengelakkan kayu melengkung dan retak. Kemudian, kayu dikeringkan dengan kadar yang seragam oleh udara yang beredar. Untuk soalan 40, soalannya ialah illustrate defects in timber or wood based on the aspect of nature and external factors. Saya akan tunjukkan contoh-contoh kerosakan pada permukaan kayu. Sekarang saya akan menceritakan type of defect in timber as a construction material. Type of defect in timber ada 5 iaitu natural force, fungi, during seasoning, during convention dan terakhir adalah insects. Sekarang saya akan menceritakan tentang defects in timber due to
natural force. Okey, untuk natural force ni saya ambil 3 saja, iaitu wind cracks, shakes dengan twist fibers. Okey, yang pertama iaitu wind cracks in timber. Okey, iaitu sekiranya kayu terdedah terus ke angin berkejuran tinggi, permukaan luar kayu akan mengecut dan membentuk retak secara luaran, dan ini disebut sebagai retakan angin atau wind cracks. Okey, saya sediakan gambar juga. Okey, kita boleh tengok gambar ni jika kayu terkena wind cracks. Okey, sekarang saya akan ceritakan tentang shake in timber pula. Okey, shake in timber ni gegaran hanyalah retakan yang memisahkan serat kayu sebahagiannya atau keseluruhannya. Gegaran yang berbeza dibentuk dalam keadaan yang berbeza seperti berikut. Okey, yang pertama ialah cup shake. Cup shake terbentuk kerana pertumbuhan pokok yang tidak seragam atau lenturan berlebihan oleh siklon atau angin. Okey, dalam kes ini, gegaran berkembang dan memisahkannya secara separa. Okey, sekarang ialah hard shake. Okey, jenis gegaran lain yang berkembang dalam kematangan menghampiri pokok yang bahagian dalamnya dalam keadaan menyusut. Okey, selain itu, gegaran itu menyebar dari batu ke kayu getah mengikuti arahan sinar medulari. Okey, untuk ring shake pula, serupa dengan cup shake, tetapi ianya memisahkan sepenuhnya. Okey, kemudian star shake ialah terbentuk kerana panas yang melampau atau tindakan frost yang teruk. Ianya mengembangkan keretakan yang lebih luas di bahagian luar kayu, dari kulit kayu hingga kayu getah. Okey, saya sediakan gambar di bawah. Contoh cup shake. Okey, kita boleh tengok cup shake, kemudian heart shake, ring shake dan star shake. Okey. Okey, untuk natural force yang ketiga ialah twist fibers in timbers. Okey, ianya apabila pokok pada usia yang lebih muda terdedah kepada angin berkejuran tinggi, serat kayu menjadi berpintal. Okey, kemudian kayu jenis ini tidak sesuai untuk menggergaji, dan jadi dengan ini ianya boleh digunakan untuk membuat tiang dan lain-lain. Okey, saya sediakan gambar, iaitu pokok ni telah pun berpintal kerana terkena kerana ini terdedah kepada angin yang berkelajuan tinggi. Okey, ini pula defect in timber due to fungi. Okey, untuk yang fungi ni saya ambil 3 juga, iaitu dry root, wet root dan brown root. Okey, untuk dry root in timber, ianya disebabkan oleh jenis kulat tertentu yang memakan kayu untuk terus hidup. Okey, ulat-ulat ini membuat makanan dengan menukar kayu menjadi bentuk serbuk kering. Okey, selain itu, ketiadaan cahaya matahari, kelembapan, kehadiran getah akan meningkatkan lagi pertumbuhan serbuk kering, menyebabkan kulat. Okey, hal ini dapat dicegah dengan mengecat permukaan kayu dengan tembaga sefat. Okey, ini gambarnya ataupun contoh di mana berlakunya dry root. Okey, untuk wet root in timber pula, okey, ianya disebabkan oleh kulat yang menguraikan kayu dan mengubahnya menjadi bentuk serbuk coklat keabu-abuan. Okey, white root menyebabkan pertumbuhan kulat terutamanya apabila terdapat keadaan kayu kering dan basah yang bergantian. Okey, ini contoh gambar white root. Okey, untuk fungi yang terakhir ialah brown root in timber. Okey, sebatian selulosa kayu dimakan oleh jenis kulat tertentu yang kemudiannya membuat kayu menjadi
warna kecoklatan, dan kerosakan ini disebut sebagai kerosakan brown rot. Okey, kita boleh lihat contoh gambar yang saya telah sediakan. Inilah yang dipanggil sebagai brown rot in timber. Okey, untuk yang seterusnya ialah defect in timber during seasoning. Okey, untuk during seasoning ni saya ambil 3 juga, iaitu bow, cup dan check. Okey, untuk bow, okey, apabila kayu yang ditukar disimpan untuk waktu yang lebih lama, beberapa papan kayu mungkin mempunyai lekuk sepanjang panjangnya yang dikenali sebagai bow. Okey, sini saya sediakan gambar ataupun contoh. Anda semua boleh lihat. Okey, sekarang saya akan berceritakan tentang cup ni. Okey, cup ni sekiranya papan kayu melengkung sepanjang lebarnya, maka itu disebut sebagai cupping of timber. Okey, gambar yang di atas ni, okey, anda boleh lihat ini adalah cupping of timber. Okey, untuk check, okey, pemeriksaan adalah pembentukan keretakan di kayu yang akan memisahkan serat kayu. Okey, untuk gambar yang di bawah ni, ianya adalah check of timber. Okey, kita nampak berlakunya keretakan di permukaan kayu dan ianya memisahkan serat kayu tersebut. Okey, untuk defect yang seterusnya adalah defect in timber during convention. Okey, untuk during convention ni saya ambil 3 juga, iaitu diagonal grain, toe grain dan chip mark. Okey, untuk diagonal grain, ianya berlaku semasa penukaran kayu. Gergaji pemotong yang berbeza digunakan. Okey, pemotongan harus dilakukan dengan betul. Sekiranya terdapat pemotongan yang tidak betul oleh gergaji, maka butiran berpenjuru akan muncul. Okey, ini contoh yang saya sediakan, iaitu diagonal grain. Okey, tone grain. Dalam penukaran, banyak alat digunakan. Sekiranya salah satu alat atau barang berat lain jatuh secara tidak sengaja di permukaan kayu yang sudah selesai, ia akan menyebabkan kemurungan kecil yang disebut sebagai tone grain. Okey, gambar yang di atas ialah tone grain. Okey, untuk chip mark, apabila kayu dipotong melalui mesin perancang, bahagian-bahagian mesin boleh membentuk tanda sepihan di atasnya. Okey, untuk gambar yang di bawah ni ialah contoh chip mark. Okey, untuk defect yang terakhir ialah defect in timber due to insects. Okey, insect ni saya ambil 3 juga, iaitu termites, beetles, marine birds. Okey, untuk termites, okey, iaitu anai-anai, juga dikenali sebagai semut putih, yang membentuk koloni di dalam kayu dan memakan bahagian inti kayu dengan cepat. Okey, anai-anai ini tidak mengganggu lapisan luar kayu. Jadi seseorang yang melihat keadaan kayu itu tidak dapat mengenal pasti kehadirannya. Okey, pokok-pokok di kawasan tropika dan subtropika banyak dipengaruhi oleh anak-anak ini. Okey, namun sembilangan pokok seperti jati, sal dan lain-lain tidak dapat diserang anak-anak kerana adanya anak-anak yang menghalang bahan kimia di bahagian selulosa mereka. Okey, ni saya sediakan contoh gambar anak-anak yang berada di dalam kayu. Okey, yang seterusnya ialah beetles in timber. Okey, seperti kita tahu, kumbang adalah sejenis serangga yang menghancurkan kayu getah pokok dan membuat lubang seperti terowong dari kulit kayu. Okey, biasanya diameter lubang sekitar 2 mm
Ia mengubah kayu getah menjadi bentuk serbuk dan lava kumbang ini menggunakan lubang-lubang ini untuk masuk ke dalam. Okey, hampir semua pokok kayu keras terdedah kepada kerosakan oleh kumbang ini. Okey. Sekarang saya sediakan gambar. Ya, ini adalah contoh backlist in timber. Okey, untuk insect yang terakhir ialah marimba in timber. Okey, serangga ini tidak menggunakan kayu, tetapi ia membuat lubang yang besar dan berdiameter hingga 25 mm di kayu untuk tinggal di dalamnya. Okey, serangga ini juga menggali kedalaman hingga 60 mm di dalam kayu. Okey, oleh itu kayu yang diserang oleh marimbas kurang kekuatan dan berubah warna. Serangga ini juga boleh menyerang semua jenis pokok yang berhampiran dengannya. Okey, sekarang saya sediakan contoh iaitu marimba in timber. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Syazrul untuk meneruskan pembintangan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Muhammad Kowim. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai soalan 5 dan 6. Soalan 5. Explain procedures in preserving timber treatment, coal tar creosote, tar oil, petroleum oil, waterborne preservative and boric acid or borax. Baiklah, pertama sekali coal tar creosote. Minyak creosote disediakan dengan penyulingan tar. Ia berwarna hitam atau coklat. Ia mengandungi bau yang tidak menyenangkan dan ia juga digunakan secara khas. Pertama, kayu dibumbui dengan baik dan dikeringkan. Kemudian, ia diletakkan di ruang kedap udara dan udara di dalam dipam keluar. Akhirnya, minyak creosote dipam ke dalam ruang dengan tekanan tinggi sekitar 0.7 hingga 1 Newton per mm2 pada suhu 50 Celsius. Setelah membiarkannya selama 2 jam, kayu menyerap minyak creosote secukupnya dan dikeluarkan dari ruang kedap udara tersebut. Minyak creosote mudah terbakar. Ia tidak digunakan untuk kerja tiang kayu, tiang, tempat letak kereta api dan lain-lain. Tar oil. Tar arang dipanaskan dan tar yang sudah cair diperoleh disapu pada permukaan kayu menggunakan berus. Tar juga mengandungi bau yang tidak menyenangkan dan tidak membenarkan cat disapu di atasnya. Ia digunakan untuk bingkai pintu, bingkai tingkap dan lain-lain. Ia juga sangat murah dan mempunyai ketahanan api yang baik. Tar oil dan juga creosote tadi, ia merangkumi dalam petroleum oil. Boric acid and borax. Asid borik berfungsi sebagai asid Lewis yang lemah yang menerima hidroksil untuk membentuk ion tetrahydroksiborat. Keberkesanan sebatian borat bergantung pada kuantiti borat yang digunakan tanpa mengira borat dicampur. Borat memanfaatkan kandungan lembapan di kayu untuk menembusi lebih dalam. Oleh itu, kayu dimensi yang dikeringkan dengan tanur mempunyai kandungan kelembapan yang membolehkan borat menembusi sedikit di luar permukaan kayu. Namun pada potongan kayu segar, di mana kandungan kelembapannya dapat mencapai 35% atau lebih tinggi berat, penembuan borat akan lebih mendalam. Oleh itu, kerana borat menawarkan tahap kelarutan yang berbeza-beza, mereka memberikan tahap kepekatan yang berbeza di dalam kayu. Seterusnya, waterborne preservative. Kelas ini merangkumi pelbagai garam logam dan sebatian lain. Sebatian utama yang digunakan adalah kombinasi tembaga, kronium, arsenik dan fluoride. Bahan pengawet bawaan air semakin banyak digunakan untuk kayu, papan lapis, tiang pagar, tiang dan kayu. Bahan pengawet yang dibawa melalui air sering digunakan ketika kebersihan dan pengecatan kayu yang dirawat diperlukan. Beberapa formulasi yang melibatkan kombinasi tembaga, kronium dan arsenik menunjukkan daya tahan yang tinggi terhadap pencucian dan prestasi kerja yang sangat baik. Bahan pengawet bawaan air termasuk dalam spesifikasi untuk barang seperti kayu, kayu balak, asas bangunan, tiang dan cerucuk. Soalan 6 pula. Explain method of treating timber, brushing and spraying method, delugging, dipping and steeping method, open tank application and pressure application. Baiklah. Brushing and spraying method. Penyemuran bahan pengawet kayu.
Penyemburan adalah teknik yang berkesan daripada menyikat. Dalam kes ini, larutan pengawet disembur ke permukaan menggunakan spray gun. Ia menjimatkan masa dan ianya cukup berkesan. Penyapuan pengawet kayu. Kaedah menyapu adalah kaedah yang paling mudah. Untuk kayu yang berpengalaman dan matang, pengawet jenis minyak digunakan dengan berus yang berkualiti. Untuk hasil yang lebih baik, pengawet yang digunakan hendaklah dalam keadaan panas. Pelbagai lapisan harus digunakan dan mengikut selang waktu yang tertentu. Kedua, delugging, dipping and steeping method. Delugging merupakan kaedah mencabut. Dipping mencelupkan hanya dengan merendam kayu ke dalam kreosot atau bahan pengawet lain selama beberapa saat atau minit. Penembusan yang serupa dengan kaedah menyapu dan penyemburan. Ia mempunyai kelebihan iaitu meminimumkan kerja tangan. Ia juga memerlukan lebih banyak peralatan dan pengawet dalam jumlah yang lebih besar untuk merawat kayu yang banyak. Biasanya proses mencelup ini digunakan dalam rawatan kayu, papan, tingkap dan pintu. Steeping. Dalam proses ini, kayu terendam dalam tangki campuran pengawet air dan dibiarkan merendam untuk jangka waktu yang lebih lama, iaitu beberapa hari hingga minggu. Kedalaman dan pengekalan yang dicapai bergantung pada faktor seperti spesies, kelembapan kayu, pengawet dan jangka masa rendaman. Sebilangan besar penyerapan berlaku dalam 2 atau 3 hari pertama, tetapi akan berterusan pada kadar yang lebih perlahan untuk jangka masa yang tidak terhad. Ketiga, open tank application. Dalam kaedah ini, kayu diletakkan di tangki terbuka yang mengandungi larutan pengawet. Larutan ini kemudian dipanaskan selama beberapa jam pada suhu 85 hingga 95 darjah Celsius. Kemudian, larutan dibiarkan sejuk dan kayu tenggelam dengan penyejukan secara beransur-ansur. Jenis rawatan ini biasanya dilakukan untuk kayu getah. Keempat, pressure application. Kaedah tekanan mempunyai dua cara iaitu sel penuh dan sel kosong. Kayu dimasukkan ke dalam silinder bertekanan tinggi dan tudungnya ditutup. Ubat awet dimasukkan ke dalam kayu melalui cara tersebut. Cara pertama, proses sel penuh. Untuk dalam silinder dikeluarkan mengakibatkan vakum di dalam silinder. Ubat awet panas dimasukkan dan ditelan dalam jangka masa tertentu. Selepas itu, ubat awet yang berlebihan dikeluarkan dari silinder. Sel-sel kayu dipenuhi ubat awet dan perlu dikeringkan semula. Bahan kimia cecair dalam air sesuai digunakan dalam proses ini. Cara kedua, proses sel kosong. Cara ini lebih ekonomi kerana proses ini menggunakan separuh ubat awet yang tinggal dalam sel kayu. Setelah kayu dimasukkan dalam silinder, tekanan udara dilakukan supaya lompang sel diisikan dengan udara bawah tekanan. Kemudian ubat awet dimasukkan melalui tekanan yang kuat. Apabila tekanan dilepaskan, ubat awet yang berlebihan ditekan keluar dari sel kayu, menyebabkan kayu yang diawet tidak begitu basah semasa dikeluarkan dari silinder. Minyak-minyak kreosot dan kuprum naftanat di dalam tupetin atau minyak tanah boleh digunakan dalam kedua-dua proses pengawetan tersebut. Kayu yang diawet dengan proses ini lebih tahan lama dan boleh digunakan untuk kerja-kerja seperti membuat pagar, tiang, segala pembinaan rangka kerja, kotak, badan kenderaan pengangkutan, rangka kapal, alat-alat dan perabot. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Muhammad Haikal. Okay, terima kasih Muhammad Syazrul. Saya Muhammad Haikal bin Rizal akan menerangkan soalan 7 dan soalan 8. Soalan 7 adalah compare wood-based panel product iaitu plywood, glue laminated timber, fiber board and particle board. Yang pertama iaitu plywood. Plywood iaitu papan lapis adalah bahan yang dihasilkan dari lapisan nipis atau lapisan vinyl kayu yang dilekatkan bersama. Di slide seterusnya saya sudah meletakkan satu raja yang menggambarkan bagaimana papan lapis tu dilekatkan. Di antaranya iaitu dia ada beberapa jenis lapisan kayu dilekatkan bersama iaitu lapisan atas sekali adalah hardwood veneer. Yang lapisan kedua conifer veneer, yang ketiga softwood veneer dan keempat conifer veneer dan yang terakhir adalah hardwood veneer. Ni ada 5 lapisan yang dilekatkan bersama. Okey, di slide ini saya akan menerangkan tentang glue laminate timber. Glue laminate timber also abbreviated glulam.
is a type of structural engineered wood product constituted by layers of dimensional lumber bound together with durable, moisture resistant structural adhesive. Di slide ini menunjukkan step-step membuat glue laminate timber. Ada 9 step. Yang pertama, structural timber. Yang kedua, control drying. Yang ketiga, straight grinding. Yang keempat, finger jointed. Yang kelima, plane. Yang keenam, adhesive application. Yang ketujuh, pressing and cutting. Yang ke-8, planning and finishing. Dan yang terakhir adalah packing and delivery. Di slide ini saya akan menerangkan tentang fiberboard. Fiberboard is a type of engineered wood product that is made out of wood fiber. Type of fiberboard include particle board or low density fiberboard, medium density fiberboard and hardboard. Di slide ini saya akan menerangkan tentang particle board. Particle board, also known as chipboard, is an engineered wood product manufactured from wood chips or jute stick chips and a synthetic resin or other suitable binder, which is pressed and extruded. Sekarang ni kita sudah ke soalan yang terakhir, iaitu soalan 8. Soalan 8 adalah identify finishes or timber and suitable liquid solvent. Di slide ini saya telah membuat satu jadual, iaitu jadual timber finishing dan dia punya kegunaan dia. Yang pertama adalah liqueur, made up of resin, is a rapidly dry transparent finish. Liqueur is diluted with thinner, can be swiped or sprayed. Yang kedua adalah wax, is a commonly used finish as the last layer to get a smooth, flat and shiny surface. Yang ketiga adalah paint. Paint are used in timber companies to provide layers of wood, iron, plaster, concrete, brick and other materials. Liquid paint contain binder and solvents. Binder work to attach dyes to paint surface as well as to give the properties to moisture and smoothness. The solvent also reduce the viscosity of the paint and facilitate painting work. Yang terakhir adalah shellac. Shellac is commonly used as finishes on wood. Shellac can be used spray or wipe with a brush. It is available as a debris that must be dissolved in alcohol for use or furniture ready mix. Di slide terakhir ini adalah solvent dan ada punya kegunaan dia, iaitu yang pertama adalah turpentine. Turpentine adalah dissolving paint and for cleaning work. Yang kedua adalah spirit, dissolving the shellac. Yang terakhir adalah thinner, dissolves the tip oil paint to more liquid. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini saja pembentangan kami. Kami harap korang dan juga Miss Yoga enjoy dengan pembentangan kami. Dan saya, wakil dari grup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang mana menonton dan mendengar, terutama kepada pensyarah saya iaitu Miss Yoga, kerana telah memberikan ruang kepada kami untuk menerangkan sedikit mengenai timber. Itu saja, sekian, terima kasih.